Nak juga melihat bagaimana kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia secara fizikalnya untuk menghadapi perubahan monsun timur laut di Malaysia. Bersama kami di studio Datuk Nur Hisham Mohamad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Datuk. Selamat datang, terima kasih. Tersebut sedikit nama kita punya Ketua Pengarah Kesihatan. Nak suruh buat PhD lah tu. Namanya sedikit sama. Walaupun Datuk, tadi saya telah bersama dengan Profesor di Universiti Malaysia Terengganu. Itu dari segi perspektif bagaimana seorang ahli akademik melihat unjuran apa yang akan berlaku di Malaysia. Secara fizikal, bagaimana Jabatan Bomba menghadapi dan juga bersedia untuk menghadapi perubahan ini? Okey, terima kasih Puan Syafiqah. Tadi Prof Fadil tadi dia menyatakan bahawa trend pada tahun ini ada sedikit peningkatan dijangka berkaitan pada isu La Nina kan. Dan kita pun sama juga. Maksudnya kita daripada sumber yang sama, daripada Jabatan Meteorologi, kita melihat bagaimana unjuran kemungkinan MTL ni memberi impak yang lebih berbanding tahun depan. So kita buat persiapan awal. Dan persiapan ini dari bulan Julai itu kita dah mula, terutamanya dari aspek logistik. Dan juga aspek mobilisasi kelengkapan itu, bagaimana kita nak mobilize apabila berlaku di satu lokasi. Kalau kita lihat tahun ini, cabaran kita besar. Okey. Satu, kita menjangkakan banjir yang lebih teruk sikit berbanding tahun lepas. Kemudian kita ada norma baru. Jadi norma baru ni, apabila kita bercakap pasal norma baru COVID ini, satu tadi, Wan kata tadi, kena pakai mask. Orang berlari pun pakai mask. Dan kami pun sama juga. Bila nak menyelamat nanti, orang cakap tengah buat kerja fizikal, tapi kita kena enforce kepada pegawai kita, anggota kita, bahawa you kena pakai mask. Ini norma baru. Kena penjarakan. Dan menyelamat ni pun kalau kita tengok pada 3C tadi tu, 3S kan, ada kadang KP Kesihatan kata 3S, kadang dia kata 3C. Boat pun tak boleh 100% sekarang. Ya. Kan nak buat penjarakan satu meter dan kita kena kurangkan orang masuk. Kalau kita guna lori pun sama juga. Kita dah tanda dah daripada awal lah itu dekat mana orang nak duduk, nak kurangkan, dan kalau boleh kita hanya keluarkan satu keluarga je. Itu yang terbaik itu buat. Dan pegawai kita pun sama juga, kita kena pakai. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena ingat juga bahawa bomba juga kena COVID. Oh, ya. Kan ada pegawai yang sekarang ni kita ada 63 yang positif, kontak rapat dengan PUS. So ini kena rancang juga. Maksudnya tak boleh dia orang di kuarantin 14 hari. Kita pun kena juga tutup dia punya kekosongan ini dengan anggota yang lain. So ini perlukan perancangan yang menyeluruh. Namun begitu saya percaya bahawa teknologi sekarang macam Profesor Fadil kata tadi, dia menyokong banyak. Okey, menyokong banyak. Maksudnya kita boleh melihat pada cerapan angin di Laut Cina Selatan, jangkaan hujan, amaran oleh meteorologi, dan juga GPS melihat air. Kalau Ridwan dengan Syifah tengok hari ini, kalau kita tengok pada paras air, ada 9 negeri yang cakap di 20 kawasan utama sungai dah melebihi paras bahaya. So kita akan maklum di ground supaya dia orang prepare awal. So benda-benda tu kita buat peringkat awal, dan sekarang ni kita dalam peringkat pelaksanaan, insya-Allah lah kita akan cuba buat yang terbaik. Baik, apa sebenarnya yang boleh terutamanya mereka yang berada di kawasan-kawasan yang berkemungkinan ataupun berkebarangkalian untuk banjir ini bersiap sedia bagi pihak mereka sendiri, sebab kita tahu SOP kini telah berubah. Kalau daripada bomba mungkin sudah bersedia daripada awal lagi, dah tanda pangkal-pangkal. Tapi untuk kita ni bagaimana persiapannya? Kita kena faham kepada norma baru tadi tu. Prinsip tu kita tidak janganlah tunggu sampai hujung you baru nak keluar pada rumah kan. Sebab kita katakan tadi kita nak mengelak antara pencampuran antara orang cakap keluarga ini dengan keluarga A dengan keluarga B. Terutamanya dalam kawasan zon merah tadi tu kan. Kita tak pasti sama ada siapa yang kemungkinan dah ada pembawa penyakit ataupun belum. So kita nak elak pengasingan itu, terbaik ialah kita tahu bahawa bagaimana keadaan air kawasan kita. Kita tengok juga, ambil masa sikit je lah kan, tengok meteorologi Malaysia punya tu, cerapan hujan, tengok amaran kadang dalam handphone tu, jangan kita main game ya kan. Kita tengoklah kan, okey message, hujan ni kawasan saya ni. Get ready dengan family kan. Kalau maksudnya sekarang ni kalau mask tu, orang cakap selain pada handphone, sekarang mask kena bawa. Betul. Jadi kita ada extra mask. Dapatkan extra mask. Kan?
kalau air naik tu kita orang cakap kita keluar dahulu. Jangan tunggu sampai orang cakap dah last minute tu baru kita nak keluar, menyebabkan kemungkinan berlaku percampuran tadi dalam masa kita buat pemindahan dan juga di pusat pemindahan tu lah. Ya, kalau ikut dari segi jangkaan juga, taburan hujan mungkin lagi banyak, banjir juga mungkin akan lagi banyak tempat yang akan terkesan. Ya, betul. Tapi dalam musim COVID-19, apabila kita nak mengamalkan norma baharu, pastinya dari segi kelengkapan sumber manusia dan juga logistik itu perlu juga ditambah. Betul. Kerana ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Betul. Di pihak bomba bagaimana untuk memastikan kelengkapan sumber manusia dan logistik ini boleh memenuhi apa yang akan dijangkakan dalam monsun kali ini? Okey, perkara pertamanya, terima kasih. Soalan susah nak jawab tu kalau soalan jauh tu. Sebab yang peringkat kita ni, kita telah untuk di Semenanjung ni kita telah orang cakap kita bagi kepada 3 kawasan utama ya. Sebab kita ikut pergerakan hujan. Okey, pertamanya ialah kawasan utara. Selalunya kawasan utara ni berlaku sekarang lah. Utara Kedah, Perak, Selangor. So kita ada set logistik kita akan berada di Penang. Kita pool daripada kawasan selatan, kawasan tengah dan berkumpul di utara. Kemudian kita tahu juga selepas berlakunya, dia akan berlaku di Pahang dengan Johor. So later stage kita akan pool logistik kita di Johor, di Air Hitam untuk cater kawasan-kawasan selatan. Dalam masa yang sama ada unit sikit untuk di kawasan Timur Laut, iaitu Pahang, Terengganu dengan Kelantan. Pahang dijangka ada kemudian sedikit monsun tu sampai, dia sekali dengan Johor, di kawasan Pekan, di kawasan Kuantan, campur dengan Muar, Kota Tinggi. So tapi di utara ini kita sediakan juga regional base kita, forward base di Wakap Tapai, Terengganu. So deployment daripada kawasan-kawasan lain, terutama kawasan yang kita jangka tidak mengalami banjir, terutamanya kawasan-kawasan tinggi ini, dia punya logistik dan juga bot, lori itu kita akan pool di kawasan-kawasan ini untuk membolehkan kita bergerak dengan cepat. Namun begitu dalam masa yang sama juga kita ada helikopter. Kan? Ada helikopter kan. Kadang kalau dah terputus tu, jadi kita akan deploy helikopter kita untuk melihat kepada keadaan cuaca sama ada benar atau tidak. Kalau benar kita akan deploy lah. Kita ada 9 buah helikopter lah untuk hantar makan dan untuk juga kecemasan medevac. Kadang-kadang kawasan di hulu-hulu ini, apabila air sudah tinggi, kesukaran kepada penduduk nak keluar untuk pergi ke hospital semua, dan kita akan standby untuk keluarkan pesakit. So kita akan bantu KKM untuk keluarkan pesakit dan bawa pesakit ke pusat perubatan terdekat yang dikenal pastilah. Baik, bila kita mengambil iktibar daripada apa yang terjadi pada kluster penjara, pandangan Datuk sendiri, ada ataupun tidak keperluan sebenarnya untuk kita menyaring setiap mangsa-mangsa banjir ini? Kalau ikut pada perkeliling yang terkini dikeluarkan, memang akan disaring. Baik. Tetapi macam saya kata, kita selalu meeting bahawa pihak pusat kesihatan daerah itu, pusat kesihatan daerah dia orang tahu betul-betul lah, terutamanya lokasi tumpu dan tahu keutamaan siapa yang patut kita saring, keutamaan, kemudian keutamaan kedua, keutamaan ketiga lah. Tetapi bagi saya, kalau tengok kepada jumlah sekarang ni, sebagai rakyat Malaysia, bukan sebagai bomba ni kan, sebagai rakyat Malaysia, satunya saya ni kalau keluar daripada rumah dah susah. Pergi pusat pemindahan kan. Bila pusat pemindahan kita dah kumpul ramai. Jangan menunjukkan kita dah risau tadi risau rumah, campur risau COVID lagi. Jadi kenapa tidak kita buat swab supaya orang cakap kalau semua orang negatif tu, kita orang cakap tekanan kepada orang cakap orang yang dipindahkan tu berkurang dan tekanan kepada kita yang responder ini pun berkurang. Betul. Kita pun takut juga bila dengar kan cerita ni sekarang ni mudah aje. Tadi ada seorang positif lah. Dia sampai sekejap itu. Lepas tu sampai kepada orang yang buat cerita tadi. Kita tahu dah tadi ada orang positif. Jadi jangan senang-senang lah kan. Rantaian itu menyebabkan panik sebenarnya. Ya, panik. Panik itu yang kita tidak mahu. Cuma dalam isu dan juga situasi banjir ini, 2014 kita dilanda dengan satu pengalaman yang tak pernah kita terjangka. Dan apabila tahun ini kita jangkakan sesuatu yang berbeza juga berlaku, kesiapsiagaan bomba. Kalau perkara sebegitu dan juga pengalaman sebegitu kita akan hadapi pada tahun ini? Okey. Pertamanya tadi pengalaman. Maksudnya kami pun belajar banyak daripada 2014, 2013 di Kuantan, 2014 Kuala Kerai. Kita belajar banyak daripada pengalaman yang berlaku di sana tu. Macam saya kata tadi, sebelum ni kami tidak ada regional forward base itu. Sekarang kita dah sediakan regional forward base
di mana kita kumpul dulu kita punya logistik sebelum banjir sampai, kan? Kemudian kita juga telah pelengkapkan diri kita lebih baik pada 2014 dengan perolehan-perolehan baru, terutamanya jentera pengangkut. Apabila kita tengok pada tahun 2014 ini, 2013-2014, banjir ini berlaku menyeluruh. Maksudnya berlaku daerah. Bomba ada satu, polis ada satu, PM ada satu. Kenderaan, bila kita nak pergi ke semua tempat tu tak dapat kita nak kereta. So, tempat-tempat ini telah kita kenal pasti di peringkat awal, dan apabila orang cakap dijangka berlaku saja, kita berdasarkan pengalaman dahulu, kita akan cepat mobilize. Kita punya logistik ground lah. So, logistik ground itu yang di lapangan itu yang paling penting lah. Sebab kawasan luas, melata orang cakap semua tempat, dan kita pula agak terhad. So, koordinasi di peringkat bawah itu, di peringkat lapangan itu, kena kukuh. Jadi benda-benda ni yang telah kita belajar daripada 14 dan 13 dan 14 dan telah kita pelengkapkan diri kita lah, insyaAllah. Bagaimana kerjasama sebenarnya Jabatan Bomba dengan agensi ataupun kerajaan, kementerian yang lain? Berdasarkan pengalaman saya lah, dari segi kita respon kepada bencana ni, saya mungkin tak berbanding dengan Jepun, semua dengan disiplin lah. Kita consider antara yang terbaik tau. Kita consider, saya consider bahawa apa yang ada di Malaysia ni antara yang terbaik. Cepat, kemudian kita jaga kebajikan orang yang kita pindahkan. Of course kadang-kadang ada delay sedikit kan. Tetapi yang cakap tidak ada keadaan di mana kadang kita dengar orang dah 5 jam tak ada makan. Malaysia ni you lapor pusat pemindahan dah ada makan. Kan? Sekarang ni kita cakap kalau you tak bawa emas, kita bagi emas. Kita dah berada, orang cakap kalau di kalangan negara membangun, saya pun pernah pergi United Nations punya presentation, conference semua berhubung dengan bencana ni, Malaysia berada tahap yang tinggi lah. Kesiapsiadaan kita. Alhamdulillah kerajaan betul-betul support agensi-agensi penyelamat ni dari segi orang cakap kewangan dan logistik. Antara cabaran apabila usaha pihak bomba untuk memindahkan mangsa-mangsa banjir ini, masih lagi kita tidak boleh lepas dengan antara masa banjir yang degil. Yes, betul. Sayangnya nak tinggalkan rumah. Ya, betul. Sayangnya nak tinggalkan TV. Ya. Jadi itu merupakan bukan saja dari segi fizikal dia penat, dari segi mental. Jadi betul. Persediaan anggota bomba dari segi mental untuk memastikan mereka terpujuk untuk dibawa ke pusat pemindahan banjir. Bagaimana, Datuk? Dia sebenarnya ya, macam pengalaman juga orang cakap kan. Dan jadi banyak sebab saya daripada Pantai Timur. Kita tahu rumah degil pun kita tahu. Jadi sebenarnya di peringkat lapangan itu kita ada keutamaan-keutamaan khusus yang kita buat. Pertamanya di peringkat awal tu kita dah ada engagement dengan komuniti. Okey, apabila kita deal dengan orang cakap penduduk ataupun rumah sebuah dua yang degil ni, cara terbaiknya ialah kita menggunakan ketua kampung tadi. Maksudnya ketua kampung yang cakap akan memainkan peranan bersama dengan kita untuk membolehkan mereka keluar. Perkara itu berlaku ialah apabila selalunya penduduk dah tahu dah tiap-tiap tahun rumah saya banjir, saya dah tahu dah. Tak payahlah you susah-susah, saya tahu. Tetapi apabila berlaku yang Kuala Kerai 2014 kan, you selesa tiba-tiba zup dia mari hujan non-stop 3 hari itu dan air naik mengejut dan orang belajar. So pengalaman-pengalaman ini kalau kita tak kongsi, orang cakap generasi seterusnya dia akan lupa pula. Nak tunggu the next Kuala Kerai 2014 tu entah tak tahu bila. Tetapi ini kena kongsi. So orang cakap engagement dengan komuniti tu penting. So sekarang ni kita pun orang cakap ketua kampung ada kan, ketua kampung ada, lepas tu kita ada JKK, kita ada komuniti. So semua ini kena bawa sekali. Kita kena bawa sekali untuk sama-sama kita keluar. Tetapi saya percaya bahawa rakyat melihat sesuatu kebaikan itu apabila kita buat itu dia orang appreciate. Terutamanya apabila kita sekarang kita mula dah cakap, dulu kita cakap keluarkan rumah. Keluarkan orang daripada rumah. Tapi sekarang sebelum berlaku kita dah tahu dah dekat mana orang yang kena stroke. Dekat mana rumah yang ada lumpur. Dekat mana orang yang dah sangat mengandung. Kita beri keutamaan ini. Dan apabila kita rasa orang beri kebaikan kepada kita, of course kita akan appreciate kebaikan itu. Dan dalam apabila kita cakap, kita orang cakap menyeru orang kebajikan, kita cakap kami buat kerja, tolong respect kita lah juga. Kita pun nak tolong orang lain, cik keluar. Saya rasa tak adalah orang yang
orang cakap sampai berparang lah tak nak keluar kan. Jadi dia pun kata malu juga dia kan, orang bukan nak ajak nak gocoh dia. Dia kata datang elok-elok, molek-molek kata orang Pahang tu bawa sekali. Lepas tu ada ketua kampung kat belakang kita kan, takkan dia nak garang kan. Jadi pun benda-benda tu ialah proses lah. But yet saya kata isu pengalaman yang memainkan peranan macam mana kita dealing dengan public ni lah. Mungkin. Jadi kalau ikutkan, kalau mereka tu sudah ada pengalaman macam Ridwan yang berasal daripada Pantai Timur, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi kawasan yang mungkin tidak pernah berlaku banjir, tapi tiba-tiba berlaku banjir, bagaimana sebenarnya kita nak memberi pendidikan kepada mereka, langkah-langkah pencegahan awal itu? Okey. Supaya tak panik. Bagi saya itu yang cakap agensi, kita akan orang cakap tadi scientifically driven punya data tu kita kena ada. Air naik kat mana untuk kita membolehkan kita mengurangkan impak. Saya tak nafikan bahawa apabila macam berlaku banjir kilat semua orang tiba-tiba dah keluar daripada rumah awal-awal kan. Kan itu macam kartun pula kan. Dia tak keluar awal, tetapi dia dah orang cakap kita beri signal bahawa majoriti telah mengambil langkah perlu. Pergi tempat tinggi, keluar, angkat barang dulu, dan yang orang cakap sisa-sisa yang orang cakap kita tak sangka naik tempat tinggi, yang itu kita tackle lah. Tetapi satu yang pasti pada masa ini ialah kita beri tumpuan kepada orang cakap makluman-makluman oleh agensi-agensi yang berkaitan. RTM selalu keluar, saya tengok kat bawah kan, caller kita tu maklum. So ambil maklum, ambil cakna terhadap benda-benda ni. Kadang-kadang kita ambil mudah. Kita rasa ada agensi nak menyelamatkan kita. Yes, agensi boleh keluarkan you, tapi harta benda macam mana kita nak buat? Okay? Semalam kita ada orang melebar jala kena apa tu? Kena petir. Takziah pada keluarga mereka. Tetapi yang cakap, kenapa you ambil risiko tu? Kan, kenapa you ambil risiko tu? Kita tak boleh expect agensi, tetapi itu kena datang daripada pendidikan dan juga pengetahuan serta pengalaman-pengalaman lalu. So, kita kena belajar dengan cepat. Kesedaran terhadap kepentingan komunikasi. Sebenarnya sekarang teknologi media sosial, jadi anak-anak kena ajar mak bapak sebenarnya penggunaan media sosial, bukan sahaja WhatsApp untuk video call, bukan sahaja macam-macam ada. Tapi tentang info-info terkini khususnya tentang cuaca. Mungkin pesanan akhir Datuk sendiri kepada masyarakat yang sedang menyaksikan kita, persediaan perbezaan monsun timur laut pada tahun ini. Okey, terima kasih Wan. Pertamanya saya menyeru kepada mereka yang berada di orang cakap kawasan-kawasan yang kerap banjir lah, banjir, supaya bersedia awal. Okey, bersedia awal dari aspek satu ialah kita ada norma baru sekarang. Okey, kita ada norma baru sekarang dan kita kena prepare ataupun siapkan diri kita untuk follow norma baru ini. Kata orang, kita jaga kita lah. Kan? Kita tidak mahu bahawa perlu penguasaan yang keterlaluan untuk membolehkan pematuhan ini. Keduanya, saya menyeru sangat supaya media sosial ini tidak disalahguna. Kita kadang-kadang terima kan sebab dia cycle kan, sampai setahun tunjuk gambar banjir yang tahun lepas, dia blast dulu kan, dan kita kena respon kepada tempat yang orang cakap tidak pasti bahawa banjir berlaku, rugi dari segi logistik. Pasukan penyelamat ni terpaksa respon. Dan akhirnya sekali beri kerjasama. Kalau tak beri kerjasama pada orang cakap ketua kampung, beri kerjasama kepada bomba. Kalau tak beri kerjasama sangat kepada bomba, kita pergi pada DO. Dan kalau kita tak beri kerjasama juga pada DO ni, kita ingat pada Tuhan. Orang nak buat baik dengan kita, kita balaslah dengan baik. Itu saja pesan saya. Dia sebenarnya hubungan antara masyarakat ni, jaringan antara kita semua ni. Dia sebenarnya kompleks, tetapi sebenarnya ia manis apabila kita sentiasa memberi kerjasama kepada orang lain. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kita ini, berkongsi bagaimana sebenarnya langkah-langkah pencegahan, SOP dan sebab itu dengannya demi kita nak menjaga keharmonian negara kita walaupun kita akan melanda monsun timur laut ini.